الانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala sekat mana dah? Yang ke-8 dah. Gitu tak? Ke-8, ke-9. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala ke-9-nya, ke-9 dari 12. Nyonya 12. Bermula ke-9 darinya dari 12 perkara, 12 syarat untuk nak sah wuduk kita atau sah mani wajib kita tu. Gapo? Ialah ketiadaan memaling. Ketiadaan memaling. Ketiadaan perkara yang memaling. Ketiadaan perkara yang mengubah. Tu maksud memaling tu, yakni mengubah. Ketiadaan memaling yakni wak gitu, yakni tidak ada perkara yang mengubah. Tu orang panggil tak ada sarif. Kalau dalam bahasa Arab panggil adamus sarif, tak ada benda yang juru maling, juru paling, juru mengubah. Tak ada perkara yang mengubah. Memaling tu akan niat. Akan niat, jadi niat wuduk atau niat mandi tu. Tu. Kita duk niat mai semaya molek-molek dah nawaitun wudu'a siap dah. Duk basuh muka, duk basuh tangan, sapa siku, siap dah. Tekak tu duk niat semaya lagi. Duk mai semaya. Basuh muka molek-molek, duk sapu tangan, duk basuh tangan, sapa siku, khabar-khabar. Wasar wak menggolai pula. Tu hak tu tak leh. Tak leh. Yang ada benda yang memalik akan niat wudu ataupun niat duk mandi wajib molek-molek. Khabar-khabar, nak tukar niat, apa nak ubah niat. Memaling tu bagi takluk pada memaling. Tak ada perkara yang memaling akan niat kita. Memaling bagi dengan makna kepada. Yang ngewi ada perkara yang paling dan mengubah akan niat kita tu, memaling kepada yang lain, kepada tujuan yang lain. Jangan wigi kepada tujuan lain, gi kepada benda lain, tujuan yang lain, lain daripada keduanya. Kedua wuduk atau mandi wajib. Tu kedua wuduk atau mandi wajib. Jangan gi ke lain. Tu duk basuh muka, mi air semaya molek sapu tangan. Tu
Mani jadi. Mani lalu ya kata. Mi ais maya molek-molek dah. Oh, ais maya molek-molek dak basuh tangan. Mani lalu. Jadi tu kan nak mani pula. Mula mi ais maya. Khabar-khabar dia nak mani pula. Maka tak jadi kena mi ais maya mula. Kena niat semula. Kena kira semula. Dia tak sah dah ais maya kita. Tu dia ais maya. Kita ni kadang duk mani siap dah. Mani. Lepas tu nak sipai mi ais maya dah. Bambu kluk basuh muka, basuh tangan. Basuh pergi sampai sekerak. Mani pula. Basuh tak sudah. Gerung. Mi ais maya gerung. Jiru pula. Paling niat dah. Mula mi ais maya ke babak ubah niat. Tak jadi. Tak jadi dah. Tu jangan ada benda yang paling akan niat kita kepada yang lain daripada tu. Seperti dia nak misah. Paling ni dia nak misah bagi niat bagi yang lain dah. Tu nak misah bagi yang lain tu. Yang lain tu apa? Seperti niat tabarrud semata-mata. Sini kena kira. Yakni buat gitu. Buat ini nyata sikit. Yakni seperti memaling. Ya, seperti memaling daripada niat berwuduk kepada niat tabarrud, yakni bersejuk-sejuk semata-mata. Tu nak jadi wasa-wasa panas. Nak bersejuk jadi. Nak bersejuk pula. Bila tepuk air, mula-mula ais maya molek dah. Molek tengah hari tu udara panas gatik. Tepuk air sejuk. Oh, sejuk. Chair start sejuk. Sejuk pula. Tu. Dia ralik supaya kita kata celup muka lekolah. Niat siap dah grup nawaitun wudu'a. Lama dulu tu. Oh, sejuk malah. Tu je. Chair sikit. Tu. Sejuk ke. Oh, sedap. Chair pala lama sikit, sejuk. Jadi paling mula duk nak niat ais maya. Khabar-khabar nak persejuk ya. Pula dah. Tu. Kira sudah pi ais maya. Sudah. Duk buat muga ni pula duk paling tak leh. Jangan ada benda. Tabarruk ni makna bersejuk-sejuk semata-mata. Kalau mi ais maya tak nak sejuk tak ada masalah. Capur tak apa. Ni nak pergi kepada nak sejuk semata-mata. Ni mi ais maya, lepas tu bila nak jadi panas tak mi ais maya tu jadi sejuk. Kalau tak niat mi sejuk pun ya sejuk je boleh pergi semata dah. Sejuk je tabik mari sendiri dah. Kalau kita tak niat nak sejuk pun kita ni ais maya saja pun ya sejuk dah. Cuma kalau niat capur dengan bersejuk-sejuk gatik dalam tu tak ada masalah. Orang panggil capur tasyrik tu tak ada apa. Capur tak apa. Nabi ais maya, lepas tu dari hati tu nak bersejuk-sejuk muka tu. Tak apa lagu tu. Ni nak diubah pergi kepada nak bersejuk-sejuk semata dah. Nampak tu dah. Tu yang ada benda yang duk je sorip pergi. Tu dia. Habis itu Nabi ais maya duk celup muka pun. Ais maya. Lepas tu tengok orang tu. Dia tu mari. Siaplah. Tu minta hutang. Tu dia lah. Mau nampak aku tadi. Kerung. Tu dia. Lari orang pula dah. Jadi celup muka rak dua tu. Dia bukan nak pergi semua semaya. Nak pergi. Pergi tak pergi. Pergi tak pergi. Dia kat tu. Jadi tujuan yang kedua tu. Bukan tujuan Nabi ais maya tak. Paling nak pergi kot lain. Tu nak lari orang. Tak save nama dia mau tengok. Tu. Jadi berarti kita tu duk niat ais maya wala-wala tu nak pergi kot lah. Niat semula. Ais maya semula. Niat semula. Tu. Tu ada sorib dah panggil. Ke-10 daripada 12 perkara. 12. Kitab kita sebut 12. Ada setengah kitab sebut 10 je. Setengah kitab sebut sampai ke 14, 15. Ada syarat begitu. Tapi ada selit-selit gitu. Hak pasang jenis kan dia pecah tu baik. Asal ni dia pecah tu baik supaya kitab kita ni
Masalah mengetahui akan ayat mutlak tu yang pecah daripada ayat tu mutlak dah lah. Tu kira yang kira-kira ada setengah tengok kitab tu pakai bila sekali, lepas tu dia kait. Ke-10nya ialah gapo? Bahawa melebih. Hak tinggi dia masuk dalam syarat. Masuk dalam syarat. Tu padahal ia masuk dalam malayatimul wajibu ni. Tu. Ke-10nya bahawa melebih akan basuh. Melebih akan basuh. Basuh anggota wudu ataupun anggota mandi dah. Tu dia. Ni kalau kira masalah nampak mengulai akan basuh ni, basuh anggota wuduk je ni. Adapun anggota mandi tu tak kena ada kira pelebih dari muka kena rata dah dia tu. Maksud membasuh ini basuh akan anggota wuduk. Ni nak tuju ke wuduk saja. Melebih akan basuh, yakni basuh anggota wuduk kita tu. Tangan masalah. Tu tangan kita. Siapa siku ya ke? Kita pelebih akan basuh anggota wuduk tu melebih daripada takluk pada melebih. Kita kena melebihkan akan basuh anggota wuduk kita tu melebih daripada qadar, lebih daripada sakatan. Qadar mana? Qadar yang wajibnya yang sifatnya qadar. Melebih akan basuh lebih daripada qadar sakatan yang wajibnya basuh. Yang wajib kena basuh. Tu. Kalau kita kira supaya tangan kita ni anggota sekadar mana? Tu kita kata tangan serta siku. Aku sini. Tu. Basuh tangan kita mari sampai kepada siku. Kalau kira semua qadar ni lah. Qadar ni. Tu kena masuk siku, lebih serta siku. Tapi kalau kita basuh sekadar tu kadang-kadang takut dia tak rata. Takut-takutnya dia tak termasuk mari. Kita duk nentu dah. Kita duk kira menentu sekadar tu kadang-kadang dia tak masuk. Lalu tu kita pelebih sikit. Pelebih tu wajib juga untuk nak beri rata hak wajib tu. Tu dia masuk dalam malayatimul wajibu tu. Tu illa bi fa huwa wajibun laka tu. Hak ni jadi musannaf bila masuk dalam syarat juga weh. Bila masuk dalam syarat juga. Tu. Supaya kata supaya dengan aurat kita lelaki sama laki-laki ni ya antara pusat dan lutut. Ambil di lubang pusat tu turun mai sampai lutut tu aurat kita. Lepas tu soalannya, lepas tu diri aurat di pusat sendiri dan diri lutut sendiri masalah aurat ke tak? Tu tanya. Ya moga aurat ni antara pusat, lubang pusat dan juga lutut ni, kepala lutut ni. Telah tu ya aurat. Pada diri lubang tu sendiri, diri lubang pusat tu dan diri kepala lutut tu masalah aurat ke tak? Ulama kata bukan aurat. Bukan aurat. Dia telah tu ya aurat. Tapi dalam hal bukan aurat pun wajib kena tutup juga. Wajib kena katuk juga pusat tu. Sebab apa? Bila kita tak katuk pusat lubang tu, kadang-kadang tak sepenuh lek bawah. Kok celah tu pernah nampak juga kadang-kadang. Kalau kita tak buat, cuba we jelai tu baik tengok. Pusat kita. We nampak pusat kok, kadang-kadang bawah pusat pun jadi nampak isi sikit. Berartinya kalau kita tak katuk pusat, tak sepenuh katuk aurat kita tu. Itulah tu. Lalu tu tutup pusat pun wajib juga. Kerana masuk leket dan juga. Tu. Padahal dia tu sendiri tu bukan aurat lagi. Tapi wajib tutup juga. Kerana apa? Kerana tak akan sepenuh tutup aurat. Kalau tak tutup dia. Lalu tu kepala lutut pun kena katuk. Ni pun kena katuk juga. Tu. Muka dah tu lebih pada lutut. Wisapa kepada betih kita tu sikit.
Tu dia. Nampak tu dah. Maksudlah wajib. Wajib. Tu seponing juga. Dia basuh jadi meeting hok jadi betul sungguh kadang dia tak masuk. Kena pelebih sikit. Lebih pun jadi wajib pula. Untuk nak berata hok wajib tu. Tu basuh. Lebih akan basuh. Lebih daripada qada sakat teh yang wajibnya wajib basuh. Sebab apa kena melebihnya? Ilak pada melebih. Kerana apa kita kena pelebihkan basuh? Apa tahu tu? Kerana hendak merata. Nak wirata akan basuhnya. Tu. Basuh qada yang wajib tu. Nak wirata basuh qada wajib tu kena pelebih. Kalau sekiranya tak basuh lebih, jadi tak rata hak basuh tu. Hak wajib kena basuh tu. Ya kena ambil lebih. Supaya kita kerak kayu tu, kita nak apa? Kita nak semik kayu. Tapi pihak ukur sungguh kena ukur lebih sikit untuk nak kerak. Kalau kita pergi kerak atas urat semik tu, kadang bila kita kerak tak cukup semik. Dia makan sini. Dia masuk makan kot tu. Jadi bila ukur yang tak cukup semik juga. Dia kena ukur lebih sikit. Kerak hak lebih. Bila lebih, dia boleh makan semik. Maka kita lebih tu untuk jaga semik tu. Tu sebab tu cara wajib. Wajib. Tak itu. Kalau kita ukur semik atau kek siap, lepas tu kita kerak di atas garis tu, tak boleh. Kadang-kadang dia kurang sikit pula dah. Lepas tu buat lagi nak cukup semik molek, kerak lebih pada urat tu sikit. Dia akan cukup semik. Wah kaza. Dah ada tu. Pada abali. Abali pada. Abali. Tu. Boleh caya tu. Hal tu boleh caya. Habis itu kemudian kata musannif rahimahullah taala bermula ke sebelahnya sebelah daripada dua belah syarat. Tak belah syarat wuduk. Ngaji witahu. Ngaji witahu. Ingat tu tak ingat habis kadang-kadang nak mengapa habis tu tak. Tapi siapa pia waktu dia kita tahu kata ni syarat. Ni tak boleh ni, tak kena ni. Tak sah dah ni. Tak sah dah. Pasal lupa syarat. Kita tahu tak pada tak ingat habis pun. Tu. Nampak tu dah. Kesebelahnya ialah bahawa tahqiq ia seorang. Tahqiq bahawa tahqiq ia seorang. Apa tahqiq? Kau dulu. Tahqiq akan suatu yang menghendaki ia seorang tu. Tu. Tahqiq akan suatu yang menghendaki ia seorang. Menghendaki bagi wuduk dan mandi. Tu. Tengok ya bila syarat mari. Bila syarat. Sebenarnya kalau sini tu ya kira masuk lemak rifatul kaifiyat tu kadang-kadang ya umum di situ. Jadi umum dah. Tengok ya bila masuk. Kita ni ya dia kelar tu baik dah. Ya mudah jadi orang panggil nampak rata selalu. Ada ya orang tu baik lagu ni kan? Kira masuk kok mana kalau kita nak kira masuk?
Kalau kitab lain kan dia tak sebut tu serupa dengan mana. Setengah kitab sebut 45 je. Habis tu yang hidup jadi wasa orang kitab tu kitab ni ya ada. Kadang-kadang walaupun hak 5 tu tapi dia sebut besar-besar dia tu dia borong dah. Hak ni ya we tu baik. Ya we tu baik, kelas tu baik sesa. Kadang-kadang hak nampak nak jadi borong tu ya waktu baik se pula becek suku. Tu. Hak ni tu sekaligus tu tengok supaya duk lemak di patu kaifiyah dah tu. Tengok kesebelahnya sebelah daripada dua belah perkara bahawa tahqiq ia seorang. Apa tahqiq? Yakni jelas ia. Tu. Dan kejap hati ia, jelas ia, cerah tahqiq. Jelas ia seorang, ia kena tahu, ia kena jelas, ia kena cerah, tu tahqiq. Ia kena tahqiq, kena jelas, ia seorang tu. Cerah apa? Tahqiq akan suatu perkara, suatu pekerjaan atau suatu sebab. Ia kena tahqiq suatu sebab. Suatu sebab mana? Yang sifat pada suatu. Suatu sebab yang menghendaki ia suatu tu. Yang menghendaki ia suatu, menghendaki yakni yang mewajib ia suatu tu. Menghendaki dan mewajib bagi wuduk, jadi akan wuduk, dan mandi, jadi atau mandi wajib. Dan tu mana atau mandi wajib. Apa maksud sini? Tulis pada yang menghendaki tu, yakni buat gitu. Sebelum daripada ia mengambil wuduk, dia mesti jelas bahawa apakah suatu sebab yang mewajib ia berwuduk. Atau yang mewajib ia mandi wajib. Tu dia. Dia kena tahu, dia kena jelas. Kita ketuk. Bila ketuk pak, kita ambil air semaya. Kita tahu cerak dah. Kita cerak. Kata sebab apa kita ambil air semaya ni? Apa benda yang mewajib kita kena air semaya ni? Iaitulah kita keluar angin saat ni. Jelas. Tu. Tahu muka tu, tahu sebab perkara yang mewajibkan kita wuduk. Bila kita keluar mani, kita jelas kata, oh dengan sebab keluar mani ni lah buat wi kita kena mani ni. Buat wi kita wajib kena mani ni. Bukan semata-mata tak tahu penama pakai niat mani wajib, tak tahu gapo. Bangun pagi mari. Tu.
Mana wajib? Sialah. Ai ni. Ai mandi kedak kan masih. Sial. Tahu kau ya, niat mandi wajib lalu. Ai tak leh. Dia kena jelas sebab dia. Perkara yang jadi wajib waktu dia wuduk dan juga mandi tu. Tu dah. Nampak tak tu? Habis itu Allah. Pergi lagi. Kedua belah daripada dua belah perkara tu. Mana? Bahawa membasuh ia seorang. Ia basuh. Basuh tu akan anggota ni, yani anggota yani sama ada anggota wuduk atau anggota mandi wajib lah kalau kira Nabi. Tu umum situ. Anggota yakni sama ada anggota wuduk atau anggota mandi wajib. Anggota wuduk tu pak tu lah, muka, tangan, kepala, kaki, kita kata tu pak tu anggota wuduk. Anggota mandi wajib tu ke mana? Sekalian badan. Tu anggota mandi wajib. Ia kena basuh anggota weh. Tu. Anggota mana? Sifat pada anggota. Anggota yang bertambah. Anggota yang bertambah. Anggota yang lebih tu bertambah. Tu mana bertambah? Tu lebih. Zaid. Kena basuh anggota yang lebih. Tangan kita tu hak lebih mari satu lagi jari. Jari tu lebih mari ni. Semua tu 5, lepas tu lebih mari ikut ni. Jari ibu ni lebih mari pula sogi. Ada kuku juga. Tapi tu lah tak ada pula. Tu. Kita tengok dah. Kadang-kadang kuku ada, tapi tu lah tak ada. Mek ya. Kuku ada juga. Tapi saya tengok dah hak lebih. Orang biasa lebih dah. Tu orang panggil anggota yang lebih. Hak tu tumbuh di anggota wuduk. Tu dah. Anggota wuduk. Berarti kalau tumbuh ke perut, dia bukan anggota wuduk tu, tak ada basuh tak apa. Hak tu pergi lebih. Toko mari. Nampak tu dah. Nampak tak tu dah? Anggota bukan wuduk. Tu. Boleh. Hak tu bukan anggota wuduk, tapi maksud anggota mandi. Anggota mandi. Hak tu kena basuh walaupun lebih lagi pun. Tu dia. Maka kena basuh anggota yang tambah, yang lebih. Anggota mana? Sifat pada anggota. Anggota yang menyerupai ia anggota tu yang menyerupai, yang serupa. Menyerupa takluk dengan yang asalnya, dengan anggota yang asalnya, yang asal bagi anggota yang bertambah tu. Kira serupa dah. Jari ni serupa dah. Kalau kira serupa pun serupa tak habis. Menyerupai itu menyerupai kira-kira gitu je. Nak menyerupa 100% tu tak. Hak tambah ni, hak lebih ni suankeun dah. Hak pesing lebih tu dia tak serupa 100%. Tapi nak meh-meh dah. Kira kuku juga tu. Kuku. Tu dia. Linga tambah marisa lagi lip belakang tu. Linga seorang 2 tapi lip ni jadi 3 bagi dia. Lip kanan tu mari tambah lagi. Hak tu bukan maksud anggota wuduk dah, hak tu dah. Hak tu bukan anggota wuduk, tak basuh, tak apa linga. Tak apa, dia muka ya. Cuma kalau mandi wajib dia kena perata. Walaupun wapa telinga pun. Dia kena perata habis. Hak ni hak lebih ni, bukan ada lubang ni. Hak lebih, tak ada lubang ni. Tapi rupa tu pun kena basuh. Hak lambai tu. Tu. Tengok dia kecek tu, kalau kita kira tu dia masuk lewat mana. Masuk lewat mana. Tak ada apa tu. Habis itu. Tu dah. Tu jaga tu. Dan ditambah jadi 12 tu bagi orang biasa dah. Berarti tambah bagi orang hak ada darurah ataupun daimul hadas tu tambah lagi.
Dan ditambah, jadi ditambah akan syarat, ditambah di atas 12 syarat tu, ditambah, jadi atas 12 syarat tu kita tambah gapo lagi, tapi tambah ni ditambah bagi wudu orang yang mempunyai darurah, ditambah bagi wudu, bagi mengambil air sembahyang. Berwudu, wudu tu kena kepada hadas perbuatan. Ditambah bagi berwudu bagi orang yang mempunyai darurah, orang yang ada bersangatan berhajat tu mempunyai, itu ada orang yang mempunyai, orang yang ada darurah bersangatan hajat. Orang yang mempunyai darurah, orang yang ada bersangatan hajat, orang panggil puak daimul hadas ni, puak sentiasa berlaku hadas. Ni nilai ibarat kitab panggil daimil hadas atau sahibid darurah. Hak tulah sahibid darurah ni tuai darurah. Tulis situ pada yang mempunyai darurah tu, yakni buat gitu. Yakni orang yang dikirakan sebagai orang yang sentiasa berlaku hadas, seperti orang yang salisil baul. Salis kena ke isi fa'il, tapi kita kecek masdar, kita kecek PMAD salsal salisil baul. Apa salisil baul? Yakni atau begitu. Salisil baul ni sentiasa keluar kecing. Bol tu ialah tu. Bol tu kecing. Atau salis rih sentiasa keluar angin. Hak ni darurah. Ketuk sokmo. Ketuk sokmo ni bukan ketuk lama-lama sekali, 4-5 minit ketuk tu dah. Hak tu tak masuk sahibu darurah. Hak ni angin tu baik mari ikut piye, tak tahu duk jalan tak tahu tu mari mana. Jadi spring tak ada. Punggung lubang punggung tu tak ada spring. Rupa-rupa tu tak ada tahan. Sepedawa dah bunga ya. Pakai dawa ni tu biar sikit-sikit ulore. Hak ni tu baik kat bunga. Jalan. Tu ada juga lah tu orang nyakit dah tu. Maka orang tu mai semaya pun dah hadas semua. Semaya dah. Nak semaya pun duk leh kadang tu. Kalau nak semaya pun duk rokok. Tidak. Tu pening sensil. Hak ni sensil bau ni kecing semua. Bukan dedah tu yang mari cuang. Hari tu kata kecing istibrak tak ada jaga mana tu je. Lama-lama ya suk juga.
Hak pasing jenis salsil bol ni tubik sama. Tek jadi basah. Apa basah? Apa basah? Kan ada basah sama. Jalan-jalan kecing. Tubik mari. Tu. Ada lagi salsil dam. Ni mustahadah orang panggil. Kecap dah ataupun mustahadah orang yang keluar darah penyakit. Begatino. Yalah kok darah habis lepas masa akhir dah darah tu baik lagi. Siap. Mi asmaya dalam hatu. Dalam hatu. Tu. Tu orang panggil sahibud darurah. Puak ni puak darurah saja ni. Wuduk dia pun wuduk campin gitu ya. Wuduk sekadar camping ya. Wuduk pada ni kerana bersangat tahajat ya. Tu. Wuduk bagi mereka ni tu orang panggil wuduk cukcen. Cukcen ya. Tu. Jadi tak ada arah dah. Nampak tu dah? Tu orang panggil sahibul darurah. Maka bagi mereka ni kita tak ada ni kan ramai-ramai ni ya. Ada juga. Ming dah munduk ngita tengok kali. Berarti ada mu ni. Salsil gapo mu? Salsil naum. Duk tidur tak mu. Ngatuk. Hak tu jenis darurah dak itu. Tidur maka siap. Batal ismaya. Nyerah. Makan pun nyerah. Hak tu tak darurah dah. Hak tu bai'at orang panggil. Dia hajar ya. Orang mungkin ikut sel lalu dia keluar benda suku lalu. Kecek benda ni jahat benda luar semua. Hak ni. Tanya tu dia bukan masalah buku ni. Buku tidur pula dah tu. Rakam cara ni gitulah. Ya heret kat luar mu. Habis itu. Ni orang salsil bau. Habis situ. Maka tambah bagi puak darurah ni 3 syarat pula. Ditambah akan 3 syarat pula. Tambah akan 3 syarat pula. Nak faham tu? Tambah 3 syarat pula di atas puak ni. Puak ni. Syarat mendekar 3 syarat lagi. Tak boleh support orang ramai demo ni. Pertama dari 3 syarat tu. Mana? Pertamanya. Satunya puak-puak ni wal-iyazbillah lagi tak dah. Takdir kata tu hari pelaku atas kita masalah. Tu pelaku atas kita tu kak. Tu. Kita boleh tahu dah. Pertamanya mendahulu. Ini masuk juga puak-puak hak pesing tebuk. Tu tebuk hak dok kecing tu baik sokmo tu pesing orang jadi gapo? Karai tu dah. Tu dia mau tebuk patu kaki-kakinya tu baik kecing semua. Tu masuk juga dari sahibul darurah tu buat tu. Tu masuk juga. Nak pergi jabir kecing. Kecing baik. Tu. Ada tak tu. Cut tu masuk dari sahibul darurah belaka tu. Maka ia kata ditambahkan lagi pertama daripada 3 syarat tu mendahulu akan istinja dan tahaffuz atas wuduk. Mendahulu membuat dulu, mendahulu, buat dahulu, mensebelumkan, buat sebelum. Mendahulukan akan istinja. Istinja tu basuh berak, basuh kecing. Kalau jenis pesing kecing sokmo, dia kena basuh kecing dulu. Basuh kecing dulu. Atau istinja. Kalau tahik tu baik sokmo misalnya. Tapi kalau ketuk sokmo dia tak nak istinja, dia muka ketuk ni dia tak. Ya bukan kata kena basuh. Tu makruh pula kata basuh ketuk. Basuh apa kawan tak ada najis apa ni. Ni ketuk kali basuh kali, ketuk kali basuh kali. Basuh apa? Dia tak ada cemah. Tu makruh pula dah. Ni kecing semua dia kena istinja dulu. Tu.
Faham tu dah? Kalau orang perempuan kak darah tubik kak, dia kena basuh darah tu dulu. Daripada apa nama farad dia tu. Tu. Mendahulu akan istinja. Jadi basuh kecing masalahnya. Jadi seperti basuh kecing. Dia kena basuh kecing dulu. Dan tahafud atas pada istinja. Tahafud ni apa makna tahafud? Tahafud tu yakni menjaga dan pelihara tempat itu daripada berlumur najis dengan bahawa diikat atau dibungkus dengan umpama kain atau kapas. Tu dia. Kalau perempuan agak pasal mustahadah agak, dia kena basuh farad dia, lepas tu sumak kapas. Kira cawak imolek, bercawak tu tahafud tu orang panggil. Dia kena save dulu. Dia kena save molek. Basuh cuci, lepas tu cak. Kalau jatuh agak, boh lah gapo-gapo. Kecing tu besok semua ni, boh jabe. Mek jabe ikat pak. Ataupun pakai cawak. Jangan lah modok tele masjid ke, tempat semaya ke, kena tahafud dulu. Kena kita istinja dan tahafud mendahulu atas wudu. Di atas wudu, kena mendahulu atas wudu, atas berair semaya. Ni bagi dia morning. Adapun kita orang biasa tak basuh berak lagi air semaya boleh dah. Tu berak tak basuh lagi air semaya dah. Sah tak sah? Kita ni wuduk dulu belum daripada istinja tak apa. Tapi pergi basuh lagi ni masalah pula. Basuh lagu mana? Basuh lagu mana? Kalau basuh biasa ni batal pula muka tapak tangan, gidak tepuh dengan lubang. Tu lagu mana? Lagu mana pula? Pakai jabe minum wasamu. Pakai jabe tak apa. Tu. Dia nak basuh tu mik jabe. Tu. Dalam kitab sebut kadang-kadang upama guna kayu, ambil kayu manggonyo. Jiru gung. Jadi tak tepuh kita situ. Maka buat wuduk dulu. Boleh. Kita orang salim ni, orang biasa ni, kita ambil air semaya dulu tak apa. Belum pada istinja. Demo ni kena istinja dulu siap. Tak boleh ambil air semaya dulu ke kau basuh lagi weh. Tak boleh. Tak boleh. Syarat kena bersiap dulu. Mungkin nak buat relax tak boleh lah. Duduk tik semua tu. Tu. Maka kena kira siap dulu. Puak ni hanya kah? Kena kemah lagi. Kena mendahulu istinja dan tahafud, mendahulu di atas wudu. Habis puak ni dah. Kedua daripada 3 syarat tu pula bagi puak hak sahibud darurah ni wajib muwalat. Alih ada lah ya. Tu ada lepas pada waw tu muwalat, wala yuwali muwalat, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Tu tak tahu wazid. Keduanya wajib muwalat. Apa muwalat? Berturut-turut, kena berturut-turut. Muwalat ni kita orang biasa ni sunat je muwalat tu. Tu basuh muka siap. Lepas basuh muka keras sampai 5 minit. Jangan ketuk lagi lah. Sampai 5 minit kau basuh tangan sampai siku. Apa hukum? Boleh. Cuma makruh je lah. Sunat muwalat kita kena jujur. Jangan widai kering anggota hak sebelum tu. Jangan widai kering muka. Basuh tangan pula lepas tu. Tu orang panggil muwalat. Tu. Jadi putus muwalat dengan sebab kering anggota tu. Dobeknya kering anggota. Kering tu pun dalam udara yang tengah bukan terlalu sejuk sangat. Kalau sejuk sangat dia cepat kering. Tu kalau dia panas sangat ada lama kering ada juga dia capur dengan peluh. Tu. Ada. Dia kira udara tengah. Tu. Maka ia wajib kena muwalat demo ni. Wajib berturut-turut.
Mualat antara istinja. Antara istinja dan tahafud. Telah tu. Bukan kata bahasa berak, bahasa kecing siap, duk kerah 5 minit pula weh. Koko bercawak weh. Tak. Kena berturut-turut antara istinja dan tahafud itu. Dan di atas pada istinja tu dia dua tu mualat lah. Dua tu mualat. So. Ya bila sekali. Mualat tu ya bila sekali. Satunya antara istinja dan tahafud. Dan antara tahafud dan wudu. Atau kepada antara saat ni wajib mualat juga antara tahafud kita dah ambil dah saat ni dah, antara tahafud tu dan wudu dan berwudu dan atau pada tahafud. Bila istinja kena tahafud selalu, bercawak kira ikat selalu, lepas ikat kan ais maya lalu, tak lewat ke lama tak boleh. Lepas tu teka ambil air semaya pula. Dan antara wuduk dan sembahyang. Dia kecek lagu tu. Dia kecek lagu tu. Padahal ni dia tinggal lagi sa dah tu. Dia tinggal sa dah tu. Dan antara wuduk dan sembahyang. Antara berwuduk dan semaya. Lepas wuduk siap kena semaya lalu. Tu. Berapa kali mualat? 3. Satunya Muhammad Ustaz sebut mualat antara istinja dan tahafud. Tahafud saat ni dah baik dah. Dan mualat antara tahafud dan wudu. 2. Dan mualat antara wudu dan semaya. 3. Satu lagi musnah kita tertinggal. Wajib mualat juga. Bukan hok ning pun. Hok ning lah kalau kira sungguh. Dari kitab fiqh game menentunya. Kena katakan antara wuduk tu buat lagu ni, yakni dan wajib juga mualat antara anggota wudu, antara anggota wudu. Kena dobek situ, tu. Tu. Bukan duk ingat benda belah ni kadang-kadang lama. Dia mengajar ke apa mula nak cari dobek orang lalu. Mana kitab untuk ngaji gitu. Kawan tak ada nak tulis. Mana tengok. Siap dia masuk ngajar dia tersebiar weh. Tahu. Tu mula nak cari dobek lalu. Mutar. Tak apalah teka duk ponok ni saya kita boleh duk pinyai pergi mari. Pada klik duk rumah esok. Mu nak pinyai biar. Ya saya masing-masing bining belaka dah. Kitab pun dah. Hatta mari takri. Aduh, letih. Tu. Kalau orang suruh ngaji tak mengaji, kalau orang suruh tulis tak tulis. Tu. Berat besar. Habis itu. Saya pun buat demo ni pasal tulis ya tu. Pasal tulis ya tu. Itu tinggal so. Lepas tu ingat marilah kitab bekal. Sungguh reti. Yang sebut 3 ada so lagi. Kalau ingat tu kalau tak tulis tu saya pun amor dah kita ni. Habis itu kena berturut-turut juga. Basuh muka tak lewat kerah lama. Kena basuh tangan sampai siku. Bila basuh tangan apa siap tak boleh duduk lama, kena pop lalu. Sudah anggota wuduk pun kena lalu. Lepas sudah berwuduk siap semaya lalu. Yang duduk isap okok pula tak boleh. Terus isap okok, makan kafe dulu tak boleh. Dia kena mualat. Bagi demo ni syarat lagu tu. Syarat lagu tu. Habis itu berartinya kalau tak buat belah ni tak sah tu. Moga syarat sah. Tak olah ni semaya tak sah tu. Tu semaya pun tak sah. Tak diiktibar. Mana? Betul? Mana? Tak boleh. Dia kena selalu dah. Ada waktu tunggu untuk email komak tak boleh. Bagi dia morning tu payah jemaah sikit. Tu. Kalau jemaah benar-benar agak, nak jemaah sungguh-sungguh kena kerana dekat-dekat orang nak komak. Orang komak pak. Ayah lalu. Ya no?
Mana? Lagu mana? Hati semaya. Lagu mana? Maya Jumaat. Lepas tu? Nak tunggu. Lagu mana? Oh, dengar ketubah. Lepas tu? Ya, baik makna. Maknanya, ya dah betul nak pergi semaya. Semaya Jumaat. Jumaat tu dah. Lepas tu, situ kena pergi dengan ketubah pula. Antara semaya tu. Tak ingat. Kalau dah bagi semaya Jumaat tu lagu mana? Tu tak ingat dah masalah tu. Dia kena nanti buat. Lepas tu pergi semaya selalu ke? Tu dia. Atau dibilang masuk dalam uzur syar'i ke tidak bagi diri dia. Tu. Nanti tengok semula. InsyaAllah masalah Jumaat ni. Masalah Jumaat. Kerana dia kena selih dengan ketubah lagi situ. Kena selih dengan ketubah lagi. Tu dah. Nanti tengok sekali lagi. InsyaAllah tu masalah Jumaat tu. Orang hak ni. Orang hak apa nama sahibud darurah ni. Tu dia. Habis. Situ. Habis. Ketiga daripada 3 syarat tu pula. Ketiga daripada 3 syarat tu. Cuba tengok kalau dulu adalah kitab ni. Muwalat di la imil hal ada ke tak dalam kitab mana? Tak ada, dia tak royak juga dalam kitab ni. Nanti nak cari sekali lagi. Masalah Jumaat tu dah tak ingat masalah tu. Diberi maaf di tak ingat kan. Tu. Tengok lagi. Ketiga daripada 3 syarat tu diperbuat sekalian itu. Ni syarat besar agak. Diperbuat, dikerja akan sekalian itu semua tu. Mana sekalian tu? Yani istinja dan tahaffud dan wuduk. Tu sekalian itu masuk 3. Dikerja, diperbuat akan sekalian tu, akan sekalian istinja dan tahaffud dan berwuduk tu, kita kerja, diperbuat takluk. Kemudian diperbuat tu kemudian, jadi selepas daripada masuk waktu sembahyang. Tu. Tu dia. Masuk waktu sembahyang. Tu. Kena masuk waktu dulu. Kalau zuhur, masuk zuhur dulu, barulah boleh kira. Kita ambil sembahyang nanti tak apa. Kita orang biasa ni sembahyang dulu tunggu orang bel. Tak ada apa. Bagi dia ni tak boleh buat ambil sembahyang tunggu orang bel, tak boleh. Ya kena nanti orang bel dulu. Dia masuk waktu dulu, barulah dia kena boleh dia kira. Tu. Kerana apa? Kena boleh masuk waktu dulu. Sebab apa? Ilat tulis situ. Tulis situ pada diperbuat ni. Diperbuat sekalian tu. Sebab apa kena perbuat lepas pada masa waktu? Yakni kerana wuduk mereka ini. Kerana wuduk bagi mereka ini ialah taharah yang darurah saja. Taharah darurah saja. Orang panggil bersuci tu bersuci cukcernya. Tu cukcernya. Teka orang panggil ICU dah nama ni. Tu puak ni. Puak darurah dah. Puak berhajat sangat dah. Tu. Tu boleh sekadar tu je.
Kena nanti waktu masuk dulu, barulah boleh dia berwuduk. Kalau tak wuduk, kalau wuduk sebelum tu tak boleh. Nak buat relax tak boleh. Kerana syarak wi jadi sekadar darurah ya bagi nama ni. Tu. Lepas tu bagi nama ni jadi semaya ya sah. Sah semaya dia. Maknanya kalau dia mati lepas pada tu pun tak orang panggil tak ditanggung apa nama? Tak kena seadah. Maknanya tak ada ada habuai dosa dah dengan habuai tinggal semaya ke apa tu. Pakai kira dah bagi dia. Dan kalau jadi sembuh lepas pada tu pun tak kena ada qada ke apa dah. Pakai kira sah tika tu dah bagi orang tu. Tapi dengan syarat ni lah. Dengan syarat tu. Kalau tak tengok syarat dia tak sah pula dah. Tu. Demon ni. Pas tengok berbulan-bulan nyakit. Berbulan-bulan kena buat lagu tu. Sebulan. Maka sah hak dia, sah bagi dia. Habis itu boleh dah. Syahdan ini satu perkara yang lain. Mana maka tiada sah mengangkat akan hadas dan menghilang akan najis malaikat dengan ayat yang mutlak. Dia kecek lagi tu. Maka tiada sah, tak sah, tiada dibilang, tiada terpakai, tak terpakai, tak dibilang, tak dikira, tak sah. Syarat tak buat bilang, buat peletih saja. Kalau kita tak cukup ni, tak sah, tak diberbilang. Bila sebut tak sah ni, tak ada ada mulit tidak dah, tak bilang. Syarat tak buat kira, tak terpakai, tak sah oleh tak sah oleh mengangkat akan hadas. Tak sah, tak terpakai kita mengangkat, kita menghilang akan hadas kita. Maksud mengangkat ni menghilang lah. Kita menghilang akan hadas kita. Jadi sama ada hadas kecil atau hadas besar. Maksud dua. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Tak sah kita mengangkat hadas. Hadas kecil kita mi ais semaya, kecek mudah, tak sah mi ais semaya. Hadas besar kena mandi wajib. Jadi tak sah kita mandi wajib. Tak sah kita mengangkatkan hadas. Satu. Dan menghilang atau kepada mengangkat. Dan tiada sah menghilang akan najis. Menghilang akan najis. Tu orang panggil istinja. Tu dia kecek menghilang ni, menghilang akan najis. Mana dalil kata menghilang tu menghilang akan najis? Dalilnya dengan ayat mutlak. Karena kalau dengan batu bukan menghilang najis, menghilang asar kesan najis ya. Tu dia. Tu menghilang akan kesan tak habis. Ni menghilang akan dan kesan najis. Tu kecek lagu tu dah. Menghilang akan najis dan kesannya. Tu maksud menghilang akan najis. Maksud dua, jaga tu ibarat ulama. Tu adapun dengan batu tu menghilang akan orang panggil menghilang akan tapi tak menghilangkan asar dia, kesel dia ada. Sah juga dengan batu tu, tapi batu tu dinamakan menghilangkan saja, asad tidak ada. Ada lagi kesel dia tu, bekas-bekas najis tu ada lagi. Tapi sah dah kalau dengan batu. Tapi dengan air ni dia masuk dua, menghilang serta kesel, asad dia pun terhilang. Maka sini kita takdir dua lah, untuk nak umum. Tu tu bergerti takdir lagu tu cara. Tu kalau orang baca selapis tu dia baca, dia rasa tak apa dah milakan haji. Padahal di situ terselit banyak perkara dengan dalil ayat yang mutlak. Tak sah kita mengangkat akan hadas dan tidak sah kita menghilang akan najis dan kesan najis malaikat dengan ayat yang mutlak. Malaikat menghilang dan mengangkat tu dengan ayat yang mutlak.
Nak angkat hadas kena dengan ayat yang mutlak. Nak hilangkan najis kena ayat yang mutlak. Tu nak kena ayat mutlak. Ayat yang mutlak. Mutlak ni asal mutlak yang dilepas. Atlaqa yutliku itlaq, mutlik mutlak isim maf'ul. Itlaq ni melepas asalnya. Mutlak ni isim maf'ul yang dilepas akan dia, tu mutlak. Ayat yang mutlak, ayat yang dilepas akan dia, akan ayat tu. Dilepas akan dia. Maksud dilepas, yakni dilepas daripada kait yang lazim. Tu. Oh depan dah. Tu. Depan yang ayat tapi dia tak ada ayat dengan rupa tafsir lagu tu. Jawab isyarat. Tu we kena dulu. Mutlak ni apa? Mutlak ni dilepas. Ayat mutlak. Ayat yang dilepaskan daripada kait yang lazim. Apa kait? Kait ni syarat Kait ni syarat yang mesti tu. Syarat yang lazim dan mesti sebut tu. Lepas daripada syarat yang mesti sebut. Tu. Kecek lagu tu. Yang mutlak. Jadi ayat yang dilepas daripada kait yang lazim, yakni syarat yang mesti disebut. Tu. Tu buat lagu tu. Jadi lepas daripada syarat yang mesti kena sebut. Maknanya tak kena sebut tak apa syarat tu. Ayat telaga, tak sebut telaga boleh tak? Tak apa, sebut ayat saja. Tu. Tu. Nak minum air sikit minum air sikit. Lepas tu kita ambil ayat telaga mari. Ayat telaga mari. Dia minum. Tak apa dah. Tak apa dah. Telaga tu syarat juga tapi tak mesti sebut, tak apa. Air telaga, air hujan. Kena kait dengan hujan tu. Tak sebut tak apa. Semata-mata sebut air tu. Jadi tak apa dah. Tu dia boleh panggil dah. Nampak tu dah. Tengok. Air telaga boleh timur. Air hujan boleh timur. Tak ada kait kata hujan ke telaga. Tak apa dah. Boleh pakai belakang. Boleh pakai belakang. Tak sebut hujan, tak sebut telaga pun tak apa. Tu orang panggil. Maka dinamakan ayat. Ayat mutlak tu orang panggil. Walaupun ada syarat tapi syarat tu tak mesti sebut. Tak sebut ayatnya. Ayatnya ni dia kena sebutnya. Tak sebutnya nyanyo. Tu. Nyo tu syarat kena sebut. Tu. Nampak tu dah? Habis. Nak bulu gigi. Ambil air mari sebekah nak basuh muka sikit. Tu. Khabar-khabar yang buat airnya mari. Basuh muka. Hei, air po ni. Tu. Air po. Airnya. Aku tak say airnya. Aku nak air ya. Aku nak air ya. Bagi cebok air laga mari. Kata kata apa kita? Kita kena ya. Hei, air po ni. Tak ada apa. Tak sebut telaga pun tak apa, sebut air saja. Tapi nyo ni kena sebut. Air po weh, tebu. Tu air tebu, air nyo, air tuak. Kena kait. Kait dengan benda tu kait yang lazim kena sebut. Tu orang panggil. Maka air mutlak ni air yang lepas daripada kait yang lazim tu. Tu jaga pula. Apa air mutlak weh? Rayak boleh lah dah. Rayak boleh. Iaitu babali. Tu. Babali saya. Babali saya ngatuk dah. Babo saya perangai. Apa saya? Saya ngatuk lagi. Bawa mak jujur dah no. Mak jujur go no. Ngatuk lagi. Boleh lagi ke? Boleh lagi ke? Tu. Mak jujur. Gana abang gelang. Abang lagi. Abang gelang. Tu panggil babo tu.
Nak doa wi ya tu. Nak doa wi panggil baba tu, nak doa wi. Bukan suruh kita berbangga dengan nama baba tu. Tu dia. Berarti kalau kita tubik luar orang kampung panggil baba, baba, amin, amin. Amin. Kena amin apa apa? Amin, moga-moga Tuhan terima doa lah. Hak dia mau doa wi ke ambo tu. Tu lagi tu baba pang. Amin. Tu amin, amin, amin. Habis itu dah. Kata musannaf rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi. Apa makna ayat mutlaq? Iaitu ayat yang mutlakun. Bukan ayat semata-mata. Ada tengok orang panggil ayat semata-mata. Ayat mutlaq dia kata. Ayat semata-mata. Ayat semata-mata ke mana? Tu. Iaitu ayat yang mutlak tu gapo ialah tiap-tiap ayat. Ni jawab dah baik dah. Ayat mutlak ialah tiap-tiap ayat yang sifat pada ayat. Tiap-tiap ayat yang sunyi. Sunyi ia. Apa makna sunyi? Terlepas ia. Tiap-tiap ayat yang sunyi dan terlepas ia. Tu terlepas. Tu faham daripada mutlak ni. Yang sunyi dan terlepas ia. Sunyi dan terlepas daripada kait yang lazim. Daripada syarat yang lazim, yang mesti disebut akan dia, akan kait, akan syarat. Yang mesti disebut akan dia, akan kait, akan syarat tu. Ia lepas daripada syarat yang mesti disebut. Syarat tu mesti kena sebut. Dia lepas weh. Dia tak kena sebut tak apa. Syarat tu. Walaupun jadi syarat tapi tak sebut tak apa. Sunyi daripada kait yang lazim disebut akan dia. Akan kait, akan syarat tu. Disebut bila? Tak lep pada disebut. Lazim disebut tu bila? Tak lep pada lazim disebut. Lazim disebut pada ketika disebut akan ayat. Pada ketika disebut akan ayat. Teka sebut ayat tu kena sebut dah syarat tu. Tak sebut pun tak apa. Tu. Tak sebut pun tak apa. Ayat telaga, ayat tak sebut telaga pun tak apa. Sebut ayat saja. Ayat hujan, tak sebut hujan pun tak apa. Sebut ayat saja. Dah buat tu dah. Ayat sungai, ayat tak sebut sungai pun tak apa. Sebut ayat saja je. Dia dah. Tu dia. Tu. Habis itu. Jadi kecek mana ayat tu tak kena kait tak apa. Tu. Tu. Maknanya kalau dia nazar lillahi alayya, tapi padahal nazar ni benda haruh ya. Hak tu tak leh. Nazar benda sunat. Nazar tadi benda sunat. Benda sunat yang asalnya sunat, tiba-tiba kita nazar tu maka pewajibkan benda tu. Orang panggil iltizamu qurbatil lam tata'ayyan. Benda tu sebenarnya qurbah, sunnah sunat. Lepas tu kita pergi pelazim atas diri kita, akhirnya benda tu jadi wajib. Puasa sunat, kita pelazim jadi wajib. Makan nak nazar tak boleh. Bagi Allah takut kalau aku berjaya kerja itu, aku nak makan nasi. Ikut mung nak makan tak makan apa. Kena kemung nasi. Bagi Allah takut kalau aku berjaya, aku nak mani. Tak sih mani nak pok ikut mung benda haruh. Berarti kalau kira sungguhnya minum air ni benda haruh, nak nazar tak boleh. Wak jamueh, aku nak wak jamueh tak apa. Bagi Allah atasku, kalau aku berjaya kerjaan ni, aku nak menjamukan ayat kepada sianu tu segelar. Aku nak buat jamuan ayat sia segelar. Maka jamuan ni masuk dalam benda kurbah dah. Wajib yang kena jamu. Pak air apa? Dia kecek air saja. Maka mi air laga pun tak apa. Air hujan pun tak apa.
Tu. Nampak tak? Tapi kalau dia tak izin kata air hujan, kena air hujan. Kalau dia kata air, tak apa, ikut air ke apa-apa. Tekan itu termasuk belakang. Itulah tu. Kata air hujan, kalau cari air hujan, walaupun pihak kemarah pun kena cari. Air hujan. Kalau dia gitu tu air hujan. Nak buat jamu bubur. Tak apa. Ikut bubur apa? Bubur kacang. Ikut kacang apa? Kacang hijau. Kena cari hijau. Cari hitam tak boleh. Apa pula? Duk dia mau tak izin. Dia mau tak izin. Tak apalah tu. Kacang nazar pula dah. Bo. Tu. Ada buku lain. Dia panggil. Ni samile je tu. Samile nak wayak kata air tu tak lazim sebut. Tak lazim sebut akan kait tu ketika disebut akan air tu. Tu ya maknanya. Habis itu maka dia kata kena seperti ni nak misal. Gini lah kita buat sunyi dulu. Kita buat dobek daripada sunyi daripada kait tu dulu. Dobek dulu. Nanti misalnya nak misal tu jadi mudah lah. Jadi seperti air tebu. Masalah. Seperti air tebu atau air kelapa atau nyor. Kalau nak tulis nyor pun tak apa. Nyor waura nyor. Tu nyor. Lama air nyor cari domel tak temu pula. Nyor rojak mana? Air nyor air apa? Tu air nyor. Tu tulis molek. Ni orang Melayu kita ni dia sebut nyor tapi dia nak tulis tak kena. Siaplah nak tulis lagu mana. Kerana satu masalah juga petani tu. Tu pandai kecek rengkah tapi dia tulis tak reti. Tu masalah. Pandai nak kecek rengkah sangat, dia tulis tak reti. Kena belajar. Tu. Pinggir. Tu pinggir sebut belaka. Pinggang ke pingan. Gang ke? Tu jadi masalah belaka. Mana sebut? Tu. Maka kata dia seperti air nyur atau air tebu. Maka mesti kita buat dabik lah tu. Maka mesti dikaitkan air itu. Mesti dikaitkan air itu dengan tebu, dengan lafaz tebu. Tak apa, dengan lafaz tebu atau nyor. Maka kalau tidak kait, nescaya tidak faham maksud, maka kait dengan lafaz tebu itu, mesti dan lazim. Bersalahan ayat telaga, maka jika sekalipun dikaitkan air itu dengan lafaz telaga, tetapi dia berimalat siapa masa dia mau nak ngajak orang tu dia boleh. Dia baca tak ada ubek tu dia mau boleh dia dipanggil aturan dia mau ada. Orang panggil pimpin ni otak dia mau pimpin ni surah tu dia ada. Tu. Tetapi kalau tidak kait pun sudah hasil maksud.
sudah hasil maksud. Tu dah ambil mula. Tu kait yang lazim. Kait yang lazim. Ni. Ni mengajak kampung ni penting benar ni masalah wayak ni. Penting benar. Masalah wayak ayat mutlak. Ni kita kan ada ayat mutlak. Ayat mutlak tak ada laga dah. Bakal mudah-mudah gitu. Padahal apa mutlak tu jadi pening lagi orang. Apa mutlak ni gapo tu. Turun sikit lagi bila menapak. Bila mau faham. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, ayat mutlak ni ayat yang tiap-tiap ayat yang sunyi daripada kait. Tapi kait mana? Kait yang lazim disebut dia akan kait. Kait syarat lah. Disebut, lazim disebut pada ketika disebut akan ayat. Dia sunyi. Tak kena sebut tak apa. Tak sebut pun hasil maksud dah. Ambil ayat mari segelah. Ambil ayat lagu mari. Tak apa dah hasil maksud. Ambil ayat hujan mari. Tak apa dah hasil maksud. Tak kena sebut hujan, tak kena sebut lagu. Semata-mata sebut ayat pun hasil dah. Ikutlah. Tu ayat mutlak nama dia. Tu dia. Habis itu. Tapi walaupun hasil maksud pun kena tengok keadaan pula lah. Mai air mari gelas nak minum. Mai air lau. Nyanyo kawan. Kalau mai air mari seledi nak air semaya. Ya cebok air lau pun tak apa. Tu. Muka je boleh semaya tapi nak minum ni kawan, nak minum, nak witeleh hok masing tu. Sungguh pun hasil dah maksud air tu tapi kira tika tu pula lah dah. Tu dia. Ini air mari sebelih nak basuh berak. Kita pergi cari buat air sungai. Tak apa. Tak kena kait dengan air sungai. Dia kait dengan sebut air. Tak kait pun tak apa. Tu. Tak supaya kita nak buka wasa air apa air tebu. Kena kait dengan tebu tu. Lama lagi beli air marisa. Wasa nak makan. Kita wasa nak makan air tebu. Kita tak ada sebut tebu dah. Pergi makan beli air marisa sejabih. Pada lagi beli air tu wow. Kawan nak air tebu. Gana mu tak royak kata tebu. Kena royak lu ke. Kait lazim tu tebu tu. Tu dah. Tu maksud dia. Habis itu seperti yang kata, dia nak misal bagi kait yang lazim ni. Nak misal bagi kait yang lazim, bukan misal bagi ait yang ada kait lazim, dia misal di kait yang lazim ya. Seperti tebu. Masalah tebu ni kait yang lazim. Tu. Seperti tebu. Jadi air tebu kita kata. Tebu tu dia kait pada air tu. Syarat kena sebut. Tak sebut tak boleh makan. Tak sebut tak boleh makan. Dan gula ni kena kesakar dah. Bukan gula lauk tu dah. Go tu bukan kah lah mau kola. Nampak wajah juga kola. Kola. Tapi bukan murak tu. Tu gula tu maknanya sakar. Sukar. Tu dia. Kalau gula tu dia daripada bahasa Melayu gulai. Tu gulai, kita kecek gula. Tu. Kalau gula ni gula ni kena kesakar. Tu. Tu habis itu. Air sakar, air gula. Gula ni kait. Dia nak makan hok manis, ya kena kait dengan gula. Dan sabun. Ayat sabun. Sabun bahasa Arab dah tu sabun tu. Melayu kita pun sabun. Tapi tulis bahasa Melayu jadi sabun. Sing alih sabawaw nung sabun. Tu kecek tani sabung bunga. Sabung. Tu mari. Arab panggil sebu. Jadi mari tu lakak. Dah dekat-dekat bahasa tu ada ni. Sebu, sabung, sabun. Lepas tu kalau Inggeris soap. Mari tu juga SOUP. So tak.
Soap dah, Soap. Dia lah dah tu dah SOUP dah, Sabung dah. Soap. Tu. Lebih kurang tu. Ya kena kahai. Kalau tebu ni gapo? Asap. Asap dalam bahasa Arab asap. Qasab tu lah. Tapi mesti kecil asap. Ya qah dia baik hamzah. Asap. Air tebu. Qasab. Asal qasab ni bulu. Tu jadi mari kok tu lakon. Jadi benda pasal jenis bulu-bulu tu panggil asap lakon. Tu. Habis itu. Dan umpamanya air sabung. Tu. Dan umpama tebu tu seperti nyor, kita kata tuak, masalah. Kena kait belaka. Air tuak, air nyor. Kita kata dah. Tu orang panggil air mutlak. Lepas daripada kait yang lazim tu. Berarti kalau air yang kait dia tu lazim, berarti bukan mutlak. Bukan air mutlak. Nak pakai basuh najis tak boleh. Air semaya tak boleh. Walaupun beribu kolah sekalipun. Airnya tu 50 kolah. Atau 2, 3 kolah, 4 kolah. Tak boleh. Airnya banyak mana pun. Dia tak sah. Tu Allah Ta'ala takwi kelebihan ya situ. Tu untuk minum. Padahal khasiat banyaknya. Basuh muka, apa semua. Tapi tak ada khasiat untuk nak menghilangkan najis tu Allah Ta'ala takwi. Tu takwi situ dia. Dan iaitu ni wak dah panggil dobit kesimpulan ayat mutlak dengan cara umum untuk kita kenal mudah. Dan iaitu ayat mutlak tu dobit dia. Dan iaitu ayat mutlak tu ialah tiap-tiap ayat. Dobit mudah-mudah. Hak ni dobit mudah sudah. Tiap-tiap ayat yang turun daripada langit, tiap-tiap ayat hak turun mai langit. Ayat mutlak. Ayat hak turun mai langit. Seperti nak misal ayat hujan atau hujan. Tu. Ayat hujan. Tu mai langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Air itu air hujan. Air mataran, jadi air hujan. Air hujan turun mai langit. Dan air ambon. Air mong. Tu pagi-pagi kita masuk air mong ni dah. Tapi dah beripung kadang-kadang sebeldi boleh. Satu timur boleh tepat air mong banyak. Air mong 6 khang, saya panggil 6 khang. Tu. Dia misal seperti je tu. Tu. Lepas tu masuk lagi dalam seperti tu ke apa? Air hujan, air mong. Jadi dan air salji. Kita kata salji. Tu air salji. Himat. Tu ialah tu turun mari. Hak mari di langit tu boleh berlaku, boleh pakai. Masya-Allah. Tu dah. Habis situ. Atau ayat atau kepada ayat yang turun. Atau tiap-tiap ayat yang keluar ia ayat tu keluar daripada bumi, keluar mari daripada bumi. Ialah berlaku. Ayat tu baik mari daripada bumi. Walaupun sifat lagu mana pun keluar daripada bumi. Keluar tu yakni tulis itu atas mana-mana warna sekalipun. Tu dia. Atas mana-mana warna sekalipun. Marilah cak mana. Tu. Cak kuning tu baik marilah tanah. Tak apa. Tapi cakap mulai dulu lama yamai temu. Lama mari air nak duk gali nanti kuning ni. Khabar-khabar yamai pecah. Hok tu. Betul. Air tu baik mai kuning. Tu pakai air tu, pakai air lain. Kita duk gali air badang misalnya dia tubik karak mari kuning. Air dah bawah tu. Tak apa. Tubik mari jadi. Tu. Tak ni kita tulis lagu mana? Atas mana-mana. Atas mana-mana warna sekalipun. Dah. Dan atas mana-mana rasa sekalipun. Itu. Dan atas mana-mana rasa sekalipun.
Marilah rasa lagu mana pun. Masa kelak mani mari. Duk gali-gali mani cu. Oi mani ai ni woi. Boleh buat gati-gati ais saka. Sekalipun mani boleh mai ais maya kalau mari dari tanah. Tu wita tu lah. Wita tu kata betul-betul daripada tanah. Tu. Habis itu lama orang duk bubuh. Demo tau saka seguni lah tu. Mana ni? Ni geno ni plek ada lain lagu lain tak ada tu ni. Mana ni lagu ni? Tu. Ai tak leh. Waktu jadi ai saka dah. Tu. Habis itu hok keluar daripada bumi, mana warna, mana rasa sekalipun. Dia kata seperti air laut. Hok ni pun keluar daripada bumi. Bahkan kita tak nampak keluar. Yang muka duk dalam bumi dah. Duk keluar pasing mana tak tahu. Kita pun tak nampak rupa keluar. Bukan duk dalam bumi dah. Bukan keluar. Kaya keluar. Wallahu alam. Kalau keluar tak lipah tapi lah. Duk lah tu. Masya Allah. Hak ni satu maha bijak Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi yang luas, air laut ni dah. Tapi tak temu turun ke bawah. Duk mari lama mana dah. Tu. So, lalai dia. Hak ni tak ada arah. Tak reti dak orang panggil, kita pun tak nampak dah. Tak nampak dah. Cara Allah Subhanahu Wa Taala tu tak reti dah cara dia menjaga. Sungai serata dunia, cuba kira. Sungai di dunia ni banyak mana? Sungai ni, sungai Menam Kong, sungai apa segala sungai. Sungai Amazon, segala sungai. Atam sungai Allah, sungai Taning, sungai mana, segala sungai atam muka bumi ni banyak mana. Lepas tu turun air daripada tanah, daripada bumi ni, air tawar tu tiap-tiap hari turun. Turun ke mana? Turun ke laut. Jok daripada dulu sampai ke hari ni, air tak pernah berubah rasa dia. Bukan kata kau sari kau tawar dah. Air tawar dah turun semua hari-hari. Banyak mana? Walau laut besar luas mana sekalipun, patut dia kena ubah juga. Kau tawar ni duk masing semua dia tu. Siapa menjaga masing dia tu? Pi duk tamu garai. Baik kita kata tak lipah. Kalau lipah mari pun sikit-sikit tak sampai kepada boh sampai ke atas ni dah. Mari kita nak ambil hak tu sukulah arit yang lain. Tu. Hak tu payahlah ke tu. Tu hikmat. Tu. Maka dia kata air laut, tu air laut. Dan air sungai. Air dalam sungai, air dalam laut, air dalam sungai. Orang panggil idafah imat nafi lah kata. Kerana sungai tu kena ke diri tempat tu. Air tu dalam sungai. Kadang-kadang sungai ni kena kering, tak ada air. Tapi sungai panggil sungai situ, sungai yang kering. Sungai yang penuh air tu air sungai. Tu. Dan air telaga, air dalam telaga. Tu air dalam telaga. Idafah ibn api belaka. Air telaga, air dalam telaga. Gali telaga tu air kena telaga ni kering. Telaga buruk, telaga tak ada air, telaga kering. Jelas belaka. Bila ada air telaga keluar daripada telaga, maka semua ni keluar daripada bumi belaka. Masuk belaka tu. Dobit mudah-mudah. Dobit dengan cara mudah-mudah. Maka kata musannif rahimahullah, maka sekaliannya bermula sekalian tiap-tiap ayat tadi tu yang turun dari langit dan keluar daripada bumi tu, sekalian tiap-tiap ayat tu tadi tu, maka bermula sekalian ayat itu tu titik kena duk lompat duk atas, heret turun bawah. Maka sekalian tiap-tiap ayat tu khabar suci dirinya, ialah yang suci dirinya, suci pada dirinya, diri tiap-tiap ayat tadi tu.
Suci pada diri. Dirinya, suci dirinya. Tu suci dirinya. Apa makna suci? Yakni, tulis situ. Yakni dirinya itu suci. Dirinya itu suci dan boleh kita minum. Awak gitu. Dan boleh kita minum. Suci dan kita minum boleh. Kalau cemar tak boleh, haram minum, najis. Ni dia suci. Air laut nak minum boleh tak? Boleh minum, tak ada berdosa. Tapi so minum lah air laut, kau minum kau dahaga weh. Dia mau kata, air laut ni kau minum kau dahaga, kau minum kau dahaga. Bukan kau hilang dahaga dak air laut. Tu. Tapi minum boleh. Suci dirinya. Dan menyuci. Jadi dan boleh menyuci. Dan boleh buat menyuci. Atau dan menyuci. Dan boleh buat menyuci bagi yang lainnya. Bagi akan perkara yang lainnya. Lain daripada dirinya. Lain daripada dirinya. Tu. Boleh menyuci bagi yang lainnya. Apa makna yang lainnya tu? Tulis pada yang lainnya. Murad dengan yang lain ini, murad dengan yang lain ini ialah tiap-tiap perkara yang terkena najis. Ialah tiap-tiap perkara yang terkena najis. Tu bagi benda lain. Kain kena najis, air ni boleh menyuci. Tangan kena najis, air boleh menyuci. Tu murad dengan yang lain. Yang lain tu bukan kena ke diri najis. Kerana najis tak boleh menyuci dah. Tahik tu jirulah air sampai kiamat pun dia tak cuci dah tahik. Jadi najis itu tahik ya. Wah tu dah. Murad dengan yang lain tu kena kepada benda yang terkena najis. Maka air tu boleh pergi menyuci. Adapun diri najis sendiri, air mana pun tak boleh menyuci. Kamu najis tak terima suci dah, ya najis dah. Tu dia. Tu jaga tu makna yang lain. Boleh dah. Faham tak tu? Faham tak Mak? InsyaAllah. Mak tengok je dah ke? Mak tengok je dah ke? Satu dah. Satu je. Mak, satu je ke satu dah? Mak pula. Satu je ke satu dah? Satu jodoh. Kok mana Mak? Bila tu mana-mana so. Satu jo ke satu dah. Satu jodoh. Tengok stesen boleh tak gi? Tu. Dan menyuci bagi yang lainnya, dia kata. Atas barang apa sifat ada iyo. Masya-Allah. Atas tu kita ada kaedah saat ni dulu saat ni. Cuma sini kena kira pula. Atas takluk mana? Suci dirinya dan menyuci bagi yang lain. Suci itu atas barang takluk pada suci. Hal kata suci dirinya takluk pada suci betul tak apalah. Suci dirinya, dirinya suci. Air hujan, dirinya suci. Air mong, dirinya suci. Air laut, dirinya suci. Air sungai, air telaga, dirinya suci. Suci dirinya atas barang apa? Atas barang apa? Jadi atas mana-mana. Tu barang apa? Atas mana-mana sifat ada iyo ayat itu. Sifat mana apa? Air laut ni jadi keruh kan ni tak ada jernih mana. Tak apa. Tu air sungai ni geno ni jadi koko dah. Campur tanah. Air koko coklat tak apa. Tak apa. Marilah sifat mana. Tu dia. Lagu air lagu geno jadi merah lagu ni. Gali air merah. Anoh tik geno. Tu tak apa. Tak apa. Kira tak apa ni kira sah pada hukum. Nabi Asmaye ke apa. Wasal lalu tak lalu tu sukulah. Tapi hukum tu kira tak apa lah. Tu habis itu. Atas barang, atas mana-mana sifat ada iyo ayat itu. Sifat tu yakni warna atau rasa atau bau. Tu sifat yang tiga. Tu boleh kira tu. Atas
barang apa sifat ia, yakni tulis situ sifatnya ni sama ada warna atau rasa atau baunya. Tu 3. Marilah bau busuk je bau karat bau lagu mana pun. Tak apa air telaga. Tu nampak tu dah. Warna gano ni. Tu. Gano rasa masal ni. Air kuban ni. Gano rasa masal ni. Ada akar kayu atik. Tu. Jadi rasa masal. Tu ya gali mari kawasan ni. Kadang ada tanah tu ya masal dah. Tanah masal bila gali-gali batu oh jadi masal air. Tak apa. Tu. Tu asalkan keluar daripada tanah, suci pada diri, boleh menyucikan perkara lain. Habis itu. Nampak tu dah. Tu dah baik jaga wimalat. Tambihun, ini satu penjagaan. Nampak teseng lah suka. Boleh berhenti pototo suka. Tu. Tak ada kena kecing poli, nak seweng. Nak seweng ya. Nampak tahu suka boleh dah. Duk kita tengok sewing. Pada tambihun, ini satu penjagaan. Dan hilang nama ayat mutlak pada segala ayat yang tersebut itu dengan salah satu daripada 3 sebab. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا تغسل كل حولا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ورضا نفسه ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أن أتقياء علما نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا